Terima kasih atas peluang ini. Saya ingin membahaskan beberapa isu penting berkaitan pendidikan, ekonomi, hak asasi dan kebajikan rakyat dalam Belanjawan 2025. Isu yang pertama yang saya nak bangkitkan adalah polisi subsidi pendidikan dan juga zero balance. Berhubung dengan isu menarik subsidi pendidikan IPTA bagi golongan T15, walaupun pendapatan golongan ini melebihi 12,000 sebulan, ia melibatkan pelbagai kategori isi rumah dan tidak semua mampu menanggung yuran pendidikan tinggi. Dasar ini seolah-olah memaksa mereka memilih IPTS atau melanjutkan pelajaran ke luar negara. Sedangkan IPTA sepatutnya terbuka kepada semua rakyat tanpa mengira latar belakang. Tambahan pula, bukan semua warga golongan T15 berkemampuan menanggung yuran pendidikan di IPTS atau di luar negara. Seterusnya, keluarga pelajar T15 juga membayar cukai tinggi. Dan semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi cukai yang dibayar. Adalah tidak adil jika mereka dibebankan dengan kos lebih tinggi di IPTA. Dan ini boleh mencetuskan persoalan. Jika pendidikan tinggi dikenakan yuran, apakah mungkin pendidikan rendah dan menengah turut dikenakan bayaran pada masa hadapan? Ini bertentangan dengan prinsip pendidikan percuma dan berkualiti untuk semua. Puan Speaker, saya menyambut baik usaha kerajaan dan Dewan Yang Mulia ini yang meluluskan rang undang-undang Universiti dan Kolej Universiti Pindaan 2023 yang menunjukkan keazaman untuk menegakkan autonomi kewangan mahasiswa dan mahasiswi. Dengan kelulusan IU tersebut, Majlis Perwakilan Pelajar dan Badan Pelajar dalam universiti dibenarkan untuk membuka akaun bank dan memungut wang atau menerima sumbangan. Namun begitu, saya difahami bahawa polisi baru ini belum lagi dilaksanakan di IPTA dan para klub dan juga persatuan pelajar masih tidak boleh dibenarkan untuk memegang akaun bank. Oleh demikian, saya menyeru pihak Kementerian Pendidikan Tinggi untuk memastikan pihak IPTA dapat membaharui sistem kewangan berdasarkan pindaan AUKU yang terbaru supaya membolehkan klub dan juga persatuan-persatuan pelajar dapat menikmati hak otonomi untuk menguruskan kewangan sendiri. Puan Speaker, selain daripada sistem UPU, para IPTA juga melaksanakan sistem direct intake. Direct intake ini membolehkan pelajar memohon secara langsung kepada universiti tertentu, bukan melalui sistem UPU lagi. Tetapi yuran pelajar direct intake ini tidak akan disubsidi oleh kerajaan. Pelajar direct intake mesti membuat bayaran penuh kepada universiti. Sekarang kebanyakan IPTA di Malaysia membuka saluran direct intake dan menerima pelajar-pelajar lepasan pelbagai sijil, termasuk A-Level, Australian Matriculation, International Baccalaureate IB dan kau-kau dari China. Namun begitu, saya berharap KPT dapat mengkaji dengan mendalam untuk memberi laluan kepada sijil UEC supaya UEC diambil sebagai salah satu syarat memasuki IPTA di bawah sistem direct intake, bukan UPU. Saya percaya pelajar lepasan UEC berhak dan layak dilayan sama taraf dengan sijil negara asing seperti A-Level, IB dan juga Australian Matriculation dengan syarat tidak menerima subsidi kerajaan untuk masuk ke IPTA. Sebenarnya, UEC telah diiktiraf oleh lebih 200 buah universiti terkenal di luar negara disebabkan oleh kualitinya. Hal ini membuktikan bahawa kualiti pelajar lepasan UEC umum diperakui di pentas antarabangsa. Dan beberapa kerajaan negeri seperti Pulau Pinang dan juga Sarawak pun telah mengiktiraf UEC. Tetapi IPTA belum lagi memberi pengiktiraf bagi sijil UEC. Hal ini telah menyebabkan pelajar lepasan UEC dinafikan peluang untuk meneruskan pelajaran di IPTA. Sebagai implikasinya, sekumpulan orang muda yang berbakat telah memilih untuk meneruskan pelajaran dan seterusnya berkembang di luar negara setiap tahun. Oleh itu, saya menyeru agar pihak kerajaan tidak memberi halangan kepada para IPTA dengan mengiktiraf sijil UEC di bawah sistem direct intake dengan secepat mungkin agar para pelajar lepasan UEC dapat dikekalkan di tanah air dan menyumbang kepada ekonomi negara Malaysia. Puan Speaker, apabila kami membincangkan isu masuk ke universiti, usahlah kita abaikan dilema pelajar-pelajar lepasan STPM. Data menunjukkan nisbah penerimaan pelajar STPM dan matrikulasi ke kursus panas IPTA sangat tidak seimbang berdasarkan data yang dibekalkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi. Secara spesifiknya, bagi tahun 2023, dalam kursus perubatan IPTA, pelajar lepasan matrikulasi adalah sebanyak 67%
manakala pelajar lepasan STPM hanya 1.6%. Yang lebih mengerikan bagi kasus pergigian, peratusan pelajar lepasan matrikulasi dan STPM adalah 69% berbanding dengan 0.6% masing-masing. Trend ini adalah tidak mesra terhadap pelajar-pelajar lepasan STPM. Jurusan sains STPM tidak popular lagi di kalangan pelajar kerana mereka tidak nampak jalan keluar sekiranya ambil STPM khasnya jurusan sains. Puan Speaker, kesusahan pelajar lepasan STPM tidak terhenti di sini. Pengambilan semua pelajar lepasan SPM yang mendapat keputusan 10A ke matrikulasi bukanlah satu solusi yang dapat menyelesaikan masalah pokok ketidakadilan kemasukan universiti. Sebaliknya, ia hanya akan menyebabkan lebih ramai pelajar STPM terpinggil. Pada masa yang sama, semakin ramai pelajar matrikulasi yang mendapat keputusan CGPA 4.0 tidak akan diterima masuk ke jurusan dan universiti pilihan mereka. Untuk menyelesaikan masalah ini, pihak kerajaan haruslah jelas mengetahui bahawa pelajar-pelajar lepasan matrikulasi mempunyai kelebihan berbanding pelajar-pelajar lepasan STPM di peringkat kemasukan universiti, terutamanya dari segi markah core curriculum. Hal ini demikian kerana pelajar-pelajar matrikulasi sentiasa mendapat markah penuh, manakala ia adalah lebih susah bagi pelajar-pelajar STPM untuk mendapat markah penuh dalam core curriculum walaupun mereka sudah cuba terbaik. Oleh itu, pelajar-pelajar STPM selalu ditinggalkan di belakang dalam senarai apabila markah core curriculum ditimbangkan dalam sistem pengambilan pelajar. Oleh demikian, saya menyeru kerajaan untuk mendedahkan secara terus kaedah pengiraan markah core curriculum bagi matrikulasi dan juga STPM. Jika ketidakadilan dalam aspek ini tidak dapat diselesaikan, saya berpendapat bahawa adalah tidak adil untuk menggunakan markah core curriculum untuk menentukan sama ada pelajar yang mendapat markah sempurna boleh memasuki jurusan dan universiti pilihan mereka. Cadangan saya, kerajaan harus mempertimbangkan untuk mengecualikan markah core curriculum dalam piawaian sistem pemarkahan semasa menentukan pelajar yang mana boleh lebih berlayak masuk ke jurusan tertentu. Puan Speaker, kini buah durian segar boleh diekspor ke negara China dan YB Menteri Pertanian pun menggalakkan golongan pekebun beralih kepada penanaman durian untuk memperoleh keuntungan lebih tinggi. Saya mengalu-alukan dasar-dasar kerajaan yang mesra di industri durian ini. Bagaimanapun, kerajaan mesti tahu bahawa industri durian menghadapi masalah tanah ladang yang tidak mencukupi. Sambil menggalakkan orang ramai atau anak muda untuk mengusahakan tanaman durian, haruslah difahami bahawa terdapat sekumpulan pekebun di Raub yang telah menanam durian selama beberapa dekad, sedang berhadapan dengan risiko dihalau oleh kerajaan pada bila-bila masa. Pada hari bulan 7 September lalu, lebih 1,000 pekebun durian telah berhimpun di Raub untuk menganjurkan perhimpunan pekebun. Mereka menyeru kerajaan untuk menangani isu tanah yang mereka hadapi dan janganlah membiarkan kerja keras kumpulan pekebun yang mengharumkan nama Musangking ini dikorbankan. Walaupun segala isu berkenaan dengan tanah adalah bidang kuasa kerajaan negeri, kerajaan persekutuan harus membantu pekebun berunding dengan kerajaan negeri untuk memelihara lebih 5,000 ekar dusun durian yang tidak diberi pajakan sehingga hari kini. Puan Speaker, sebagai ahli Parlimen kawasan Raub, saya ingin sekali lagi membangkitkan isu gangguan bekalan air yang telah lama menghantui penduduk Raub. Sejak tahun 2018, Kerajaan Pakatan Harapan telah pun memperuntukkan 18 juta ringgit untuk projek naik taraf 3 stesen rawatan air, iaitu Loji, Semantan, Bilut dan juga Sungai Kelau. Bagaimanapun, pelatangki pemendapan stesen rawatan air Sungai Bilut pada asalnya dijangka siap pada Jun 2023. Namunnya telah beberapa kali ditangguhkan oleh pihak kontraktor dan masih belum disiapkan sehingga kini. Masalah ini telah menjejaskan lebih daripada 8,000 rumah tangga. Sebagai ahli Parlimen Raub, saya menyeru supaya pihak kerajaan memandang serius kepada isu ini. Sekiranya pre-sec tank tidak dapat dibina, gangguan air akan berlaku sekurang-kurangnya 100 kali setiap tahun. Hal ini telah menjejas reputasi kerajaan Madani. Kami perlu ambil tindakan terhadap kontraktor yang selalu tangguh kerja. Saya harap kerajaan boleh menyelesaikan masalah air yang dihadapi oleh semua rakyat di kawasan Raub. Akhir sekali, saya ingin bangkitkan isu pelaksanaan program latihan khidmat negara 3.0 yang akan disalurkan sebanyak RM50 juta pada Belanjawan 2025. Sejak
PLKN mula dilaksanakan dahulu, kita telah menyaksikan pelbagai isu yang ditimbul, baik dari aspek pelaksanaan, keberkesanan maupun kos yang terlibat. Saya berdiri hari ini dengan pendirian yang jelas, iaitu saya membantah cadangan untuk melaksanakan semula PLKN atas beberapa sebab. Pertama, soal kos dan juga keutamaan belanjawan negara. PLKN memerlukan peruntukan yang sangat besar. Dalam keadaan ekonomi sekarang, negara kita masih berhadapan dengan masalah kewangan. Kita masih berada dalam proses pemulihan pasca pandemik dengan kos sara hidup yang tinggi dan rakyat bertempan tekanan inflasi. Tidakkah tanah yang diperuntukkan untuk PLKN lebih baik dialihkan kepada sektor-sektor kritikal seperti pendidikan, kesihatan dan pemerkasaan ekonomi rakyat? Adakah program ini satu keperluan mendesak pada masa ini? Kedua, PLKN pernah dihentikan pada tahun 2018. Kita mesti kaji mengapa kerajaan ambil keputusan masa itu untuk hentikan PLKN. Sejak PLKN dilaksanakan sejak tahun 2024 sampai tahun 2018, kerajaan telah membelanja sebanyak 8.4 bilion. Tetapi keberkesanan program masih dipersoalkan. Sejak awal, PLKN diperkenalkan untuk membina semangat patriotisme, disiplin dan perpaduan dalam kalangan belia. Namun, ada apa kajian yang mendalam benar-benar menunjukkan keberkesanan PLKN dan juga pencapaian maklumat asalnya. Saya tahu, walaupun ada beberapa kajian yang dilakukan, tapi adakah belanja besar yang dikeluarkan untuk program ini sepadan dengan impak positif yang dicapai? Ini menimbulkan kebimbangan sama ada PLKN benar-benar memberikan nilai tambah kepada belia atau sekadar menjadi program rutin tanpa perubahan yang signifikan. Ketiga, walaupun sasaran utama PLKN 3.0 adalah pelajar yang baru menamatkan Sijil Pelajaran Malaysia SPM, namun tidak mengecualikan pelajar universiti atau bahkan graduan universiti. Berdasarkan jawapan daripada Kementerian Pertahanan, golongan muda berusia 16 hingga 35 tahun berpotensi untuk diserapkan ke dalam program ini. Apa yang ingin saya menyatakan ialah golongan belia di bawah umur 35 tahun ini kebanyakannya masih berada dalam fasa pengajian. Malah ada yang sudah menamatkan pengajian di universiti dan bekerja di alam pekerjaan. Bahkan ada yang sudah berkeluarga. Jika sebahagian daripada golongan ini menyertai PLKN, walaupun hanya untuk tempoh 2 bulan, ia mungkin memberi kesan besar kepada kehidupan mereka. Ketiadaan pendapatan selama 2 bulan bermakna tiada gaji untuk tempoh tersebut. Sedangkan ramai antara mereka perlu menanggung kos kehidupan seperti bayaran pinjaman rumah, kereta dan juga perbelanjaan untuk anak-anak. Bagi sesetengah pelajar universiti pula, mereka mungkin memilih untuk bekerja sambilan pada cuti semester untuk menampung kos pengajian. Jika masa mereka dihabiskan untuk menyertai PLKN, bagaimana mereka akan menambung perbelanjaan hidup dan yuran pengajian? Justru saya di sini harap kerajaan membuat pertimbangan yang lebih menyeluruh. Adakah ia benar-benar perlu untuk kita membebankan masyarakat dengan kos yang besar semata-mata untuk memulihkan program yang pernah dinampak gagal dan dihentikan? Adakah hanya melalui PLKN kita dapat membentuk semangat patriotik dalam kalangan belia? Tidakkah kami mempunyai kaedah lain yang lebih baik dan menjimatkan untuk memupuk nilai patriotisme dalam kalangan belia? Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Raup. Saya jemput Yang Berhormat